Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin MBI edisi ketiga 2023 bersama saya Akbar Ghazali. Terima kasih kerana setia bersama kami. Berikut fokus utama edisi kali ini. Ipoh diiktiraf bandar paling murah di Asia dan dunia persekolahan antarabangsa 2022. Ipoh, bandar kelima dan wilayah utara pertama punyai capaian internet 5G. 3,000 warga kota meriahkan Ipoh Car Free Day edisi ke-58. Ipoh telah diberi gelaran sebagai bandar paling murah di Asia dan dunia bagi persekolahan antarabangsa pada 2022 oleh Pengkalan Data Sekolah Antarabangsa ISD Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Menurut kajian itu, negara China terus mendominasi sebagai negara paling mahal di Asia untuk sekolah antarabangsa seperti tahun sebelumnya. Dalam satu kenyataan, Datuk Bandar Ipoh Datuk Rumaizi Baharin berkata, Ipoh tersenarai dalam pekalan data tersebut buat pertama kalinya bersama 19 bandar lain. Selain Ipoh, antara bandar-bandar lain yang turut tersenarai adalah Taipei, Taiwan, Yangon, Myanmar, Manila, Filipina, Bali, Indonesia dan Phnom Penh, Kemboja. Menurutnya, Ipoh ialah bandar baharu yang termasuk dalam penyelidikan terbaharu ISD dan telah diberi gelaran lokasi paling murah di Asia. Manakala kos sekolah antarabangsa dari ibu negara Kemboja Phnom Penh pula menduduki tempat kedua terendah kali ini. Sementara itu, Switzerland kekal sebagai negara Eropah yang paling mahal untuk persekolahan antarabangsa. Manakala Copenhagen kekal sebagai bandar paling murah untuk persekolahan antarabangsa di Eropah walaupun reputasinya sebagai destinasi kos tinggi. Ipoh menjadi bandar kelima di Malaysia selepas Kuala Lumpur, Putrajaya, Cyberjaya dan Johor Bahru dan yang pertama di wilayah utara dan mempunyai capaian akses 5G berkelajuan 1 GB per saat. Pengiktirafan itu hasil usaha pasukan 5G Greater Ipoh yang diketuai oleh Datuk Bandar Datuk Rumaizi Baharin bersama Perbadanan Kemajuan Negeri Perak, Digital Nasional Berhad, Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia Perak dan Telekom Malaysia. Menurut Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Sandria Ng Shai Ching, sehingga kini Majlis Bandaraya Ipoh MBI telah melaksanakan kick-off 14 projek termasuk sebuah projek utama Bandar Pintar Ipoh iaitu Pusat Operasi Bersepadu Ipoh IIOC. Dan sehingga kini sebanyak 208 buah tapak rangkaian 5G akan dipancarkan di sekitar daerah Kinta. Sehingga kini liputan rangkaian 5G di kawasan pentadbiran MBI telah merangkumi kawasan Pusat Bandar, Klebang, Bercam, Tambun, Canning Garden, Ipoh Garden, Meru, Ampang, Gunung Rapat dan Pasir Putih. Ianya mencapai 42% kemajuan kerja di mana 86 lokasi daripada 208 ini telah onboarded. Tambah beliau lagi, dengan adanya sebuah pusat kawalan yang canggih seperti ini, ia akan merealisasikan impian Bandar Ipoh untuk mencapai status Smart Green City menjelang 2030. Sandria Ng berkata demikian dalam sidang media selepas mengadakan lawatan ke IIOC di Pusat Transformasi Bandar UTC Ipoh, Perak. Hadir sama dalam program berkenaan Esko Komunikasi Multimedia dan NGO Negeri Muhammad Azlan Helmi dan Datuk Bandar Ipoh Datuk Rumaizi Baharin. Penganjuran Ipoh Car Free Day kali ke-58 telah menarik kehadiran seramai 3,000 orang warga kota Ipoh. Menerusi penganjurannya, pelbagai aktiviti menarik telah diadakan. Eco-Mania at Ipoh Car Free Day, Splash Colour Run, Fun Adventure dan pertandingan musang berjanggut antara acara yang dianjurkan. Selain daripada itu, penganjuran Car Free Day kali ini turut melibatkan komitmen Jabatan Belia dan Sukan yang turut menyediakan aktiviti untuk disertai oleh warga kota. Kesemua acara yang dipertandingkan ini telah disempurnakan oleh Datuk Bandar Ipoh Datuk Rumaizi Baharin.
Diharap program yang dianjurkan ini dapat menyemarakkan lagi program Tahun Melawat Ipoh 2023. Ipoh bakal memiliki sebuah daerah yang bercirikan British apabila sebuah pusat tumpuan yang dikenali sebagai The Piccadilly at Greentown dibangunkan di bandaraya ini. Fokus pembangunannya yang mengutamakan industri makanan dan minuman itu merupakan inisiatif kerajaan negeri melalui Rancangan Perak Sejahtera 2030. Berucap pada majlis pelancaran projek berkenaan, Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Mohamad berkata, kewujudan projek tersebut akan membantu dalam pembentukan masyarakat yang makmur dan boleh didiami serta mengambil pendekatan holistik. Terdahulu sempena pelancaran projek itu turut berkenan berangkat Raja Dihilir Perak Raja Iskandar Zulkarnain Idris Shah. Pada majlis itu, baginda turut berkenan menyempurnakan acara perasmian sebelum mengadakan lawatan ke premis contoh. Hadir sama pada program berkenaan Setiausaha Kerajaan Negeri Perak Datuk Ahmad Suhaidi Abdul Rahim, Datuk Bandar Ipoh Datuk Rumaizi Baharin dan ketua-ketua jabatan kerajaan. Kira-kira 1,800 warga kerja Majlis Bandaraya Ipoh MBI menyertai eksekutif stok bersama Datuk Bandar Ipoh yang diadakan baru-baru ini. Program yang berlangsung di Stadium Indra Mulia Ipoh itu turut dihadiri oleh Ahli Majlis Setiausaha Bandaraya Ahmad Munir Ishak, Pengarah Kanan, Ketua Jabatan, Pegawai serta anggota MBI. Berucap pada majlis berkenaan, Datuk Bandar Ipoh Datuk Rumaizi Baharin berkata, dalam usaha untuk meneruskan kecemerlangan MBI mentadbir kawasan pentadbiran Bandaraya Ipoh, beliau menggariskan 4 fokus penting untuk dijayakan pada tahun ini iaitu e-waste, sisa, infrastruktur, T-tourism, pelancongan dan e-environment, alam sekitar. Jadi pada tahun ini, di peringkat MBI juga saya akan meletakkan 4 fokus penting bagi tahun 2023. Fokusnya WITE. Kita selalu dengar dalam konsep Green Technology, WTE, Waste to Energy. Tapi hari ini kita nak ubah kepada WITE, kepada Waste, Infrastructure, Tourism and Environment. Dalam pada itu, Datuk Rumaizi turut diharap agar warga kerja MBI dapat membulatkan tekad dan keazaman untuk terus memberi komitmen tinggi dalam satu pasukan agar setiap perkara yang dirancang dan dilaksanakan dan sekaligus memberi limpahan kebaikan kepada warga kota. Seramai 107 anggota Majlis Bandaraya Ipoh MBI yang telah bersara diraikan dalam Majlis Jasamu di Kenang yang diadakan baru-baru ini. Kesemua mereka yang terlibat merupakan kaki tangan yang telah menamatkan perkhidmatan pada tahun 2021. Daripada jumlah tersebut, 83 merupakan anggota bersara wajib, 1 bersara sebab kesihatan, 11 bersara pilihan dan 12 orang meninggal dunia pada tahun lalu. Penganjuran majlis berkenaan sebagai tanda penghargaan serta ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada MBI atas segala khidmat bakti dan pengorbanan yang telah para pesara curahkan dengan penuh dedikasi sepanjang perkhidmatan mereka di MBI. Semoga sumbangan bakti para pesara MBI yang telah banyak membantu kepada kecemerlangan MBI akan menjadi contoh kepada warga MBI yang masih berkhidmat. Baiklah saudara, laporan itu menutup buletin MBI edisi ketiga. Sehingga berjumpa lagi pada edisi yang akan datang. Dan jangan lupa subscribe dan like YouTube Radio TV Bandaraya Ipoh. Untuk itu, Assalamualaikum dan salam hormat.